Sebab serumit mana pun masalah pendidikan, kita tak tersesat jalan. Kita tahu datang dari mana dan kita nak ke mana. Dan kerana kita tahu Islam kata macam ni pendidikan, kita tidak teragak-agak untuk terus negotiate, berkonfrontasi dengan setting yang tak kena. Bukan berasaskan pendapat peribadi ke apa ke, tapi asasnya ialah kerana kita tahu bahawa Islam letakkan pendidikan ni macam ni. Mula-mula sekali, apabila Allah mengisytiharkan Adam AS sebagai khalifah di atas muka bumi, surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 ni, terus malaikat menimbulkan pertanyaan. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa engkau nak jadikan di atas muka bumi ini khalifahnya adalah yang berisiko melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikat adalah makhluk yang sentiasa bertasbih, memuji dan menyucikanmu. Kalau kita permudahkan pemahaman ayat ni, ini ada satu tugasan yang kita nak bagi. Kita ada dua calon. Calon yang pertama akan buat exactly macam yang kita suruh. Calon pertama Calon kedua, mungkin buat, mungkin tak buat, dan mungkin dia buat kerosakan. Pemikiran mudahnya, kita lantik calon yang pertama lah. Sebab calon pertama lah yang akan buat exactly macam disuruh. Jadi, kalau malaikat, makhluk yang surah At-Tahrim ayat 6 kata, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, mereka akan buat sebagaimana yang disuruh untuk mereka buat, kenapa Allah tak lantik malaikat jadi khalifah? Kenapa Adam jadi khalifah yang berisiko melakukan kerosakan, menumpahkan darah ni kan? Pertanyaan yang munasabah ditimbulkan oleh malaikat. Kita pun terfikir, bukan kesenang kalau kita buat sekolah murid-muridnya ialah anak-anak malaikat. Tak ada masalah disiplin, kan? Senang je. Suruh belajar sejam-sejam lah, 2 jam lah. Tapi kita buat sekolah, murid-muridnya ialah keturunan Nabi Adam yang berisiko melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Lepas tu kita terkejut, kenapa budak-budak ni perangai macam ni? Mana boleh terkejut? Seolah macam kita terkejut pula jumpa tol masuk highway. Memanglah dekat hujung highway ada tol. Kenapa nak terkejut kan? Jadi, kenapa nak terkejut dengan masalah-masalah perangai budak-budak di sekolah? Kalau awal-awal lagi masa Allah kata Adam jadi khalifah tu, malaikat dah tanya siap-siap dah. Risiko melakukan kerosakan, menumpahkan darah. Jadi, tak terkejut. Cuma, apa pemahaman kita daripada ayat ni? Allah kata, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Allah tak nafikan kebimbangan malaikat tu. Tapi ada sesuatu yang lain tentang Adam dan keturunan-keturunannya yang Allah tahu malaikat tidak tahu, belum tahu masa itu. So apa bendanya? Dalam ayat yang berikutnya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajar Adam, saya tak naklah perincikan al-asma' tu makna dia apa ke, tapi Allah ajar Adam, Adam belajar apa yang Allah ajar dan mengembangkannya. Kemudian Allah kata, summa aradahum 'alal malaikah. Benda yang Allah buat kepada Adam tu Allah bagi kat malaikat dan Allah kata buat macam mana yang Adam buat. Kalau betul kamu benar seperti yang kamu dakwa. Dan bila benda yang Allah buat kepada Adam tu Allah bagi kat malaikat, suruh malaikat buat, malaikat tak boleh buat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, sungguhnya kami tak ada ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami saja. Maksudnya malaikat belajar boleh faham, tetapi ilmu mereka statik. Apa yang Adam boleh buat ialah ilmu itu boleh dikembangkan, dimajukan, dianalisis, disintesis. Jadi kalau 1940-an, 1950-an, kapal terbang tingkapnya 4 segi. Macam tingkap rumah. Tengah-tengah kapal terbang tu terbang daripada Itali nak ke London, kalau tak silap saya, tiba-tiba kapal terbang tu meletup di udara. Keturunan-keturunan Adam ni, bila kapal terbang tu meletup, dia kajilah kenapa letupan ni berlaku. Barulah mereka faham, bila tingkap tu 4 segi, bucu-bucu tingkap tu menerima tekanan yang berganda lebih tinggi sehingga memecahkan fuselage tu, maksudnya tubuh badan kapal terbang tu. Maka mereka ubah tingkap kapal terbang daripada 4 segi kepada bentuk oval untuk distribute pressure. Sebab bila kapal terbang tu tinggi ke atas kan, perbetulkan, perbaiki, kemaskan. Malaikat tak boleh buat. Yang boleh buat ialah Adam dan keturunan-keturunannya. Sebab dia boleh kembangkan ilmu kerana akal fikiran yang diberikan tadi. Yang menyebabkan Adam dipilih menjadi khalifah untuk memakmurkan bumi ini ialah kerana walaupun Adam dan keturunannya ada risiko melakukan kerosakan dan menumpahkan darah, tetapi risiko itu boleh diminimumkan jika Adam itu dipenuhi potensinya, iaitu mereka belajar
Dan belajar itu ialah belajar yang mencambahkan, mengembangkan, mengukuhkan keupayaan mereka untuk berfikir. Jadi masalah tak boleh nak fikir ni bukan benda kecil. Kita memang sakit hati dan geram dengan kebat apa-apa benda yang ada dalam sistem sekarang ni, tetapi membuang kebat pula bukan caranya. Sebab kebat memang diperlukan kemahiran berfikir aras tinggi. Memang diperlukan. Cuma caranya macam mana? Sebab bila tak boleh fikir, istilah yang orang pakai sekarang, tak ada common sense lah, apa benda-benda macam tu kan. Macam-macam masalah timbul. Bila mak bapak tak boleh fikir, anak berbahaya di tangan mak bapaknya sendiri. Satu kes yang boleh saya cerita secara general, ada seorang mak, bila anak dia susu formula, perut okey. Bila bagi susu badan, sakit perut. Pula dah terbalik. Selalunya susu badan okey, susu formula lah sakit perut kan. Jenuh lah, fikir apa yang tak betulnya dengan ni. Setelah dikorek, rupa-rupanya bila dia nak bagi anak dia susu formula, dia bancuh lah dengan air panas yang disuamkan, and then dia test tengok, okey, anak dia pun menyusu, okey lah. Tapi susu badan, dia perah siap-siap, dia bubuh dalam botol, dia bubuh dalam peti ais. Lepas tu bila dia nak bagi anak dia ambil keluar dari peti ais, dia terus bagi anak dia susu sejuk tu. Dia tak panaskan dulu susu tu, dia terus bagi susu badan sejuk kepada anak dia. Sakit perut budak tu. Apa masalahnya mak ni? Tak boleh nak fikir ke? Macam tu. Jadi bila kemahiran berfikir tak jadi, may yufsidu fiha wa yasfiku dima, macam-macam kerosakan berlaku sampai ke tahap anak-anak tak selamat di tangan mak bapak sendiri. Risiko manusia jadi makhluk rosak ni boleh meningkat bila mana tidak ada pendidikan, ataupun pendidikan ada tapi pendidikan yang tidak merangsang berfikir. Sedangkan manusia ni apa? Kata Jurjani Amr tu, ya, berapa ratus tahun sudah, tahun 1078, al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah hidupan yang rasional, yang mantiki, yang boleh berfikir, yang boleh breakdown, yang boleh mencerahkan, yang boleh analyzing, contrasting, evaluating, katalah benda tu yang ada dekat dalam kebat tu. Itu adalah pentakrifan manusia. Syekh Muhammad Naim Yassin ni, sebutlah di dalam buku ni, dia kata kesejahteraan hidup manusia ialah apabila manusia mengikut petunjuk Allah. Ada wahyu, ada hidayah, dan manusia ikut hidayah. Tapi sebelum manusia boleh ikut hidayah, manusia mestilah mampu memahami hidayah. So macam mana kita nak memahami hidayah kalau alat untuk memahami hidayah tu sakit, akal fikiran? Jadi negara-negara yang serius berfikir tentang pendidikan, dia tidak melihat sekolah sebagai masa untuk budak-budak nak kena semua benda belajar masa sekolah. Tak. Yang penting ialah belajar macam mana nak belajar. Belajar untuk memikirkan apa yang dia belajar. Dan untuk membolehkan benda-benda tu berlaku, konten kena kurang sikit. Kurang banyak sebenarnya. Supaya cikgu boleh berlama-lama dalam satu-satu topik, mengesan kenapa budak ni tak boleh nak faham, budak ni boleh faham. Semua tu, basic-basic tu tak dapat dibuat bila hal ini terjadi.